InsyaAllah kita masih lagi menunggu rakan-rakan kita lain untuk masuk dan insyaAllah kita akan mulakan program kita sekejap lagi. Memandangkan kita punya penceramah sudah ada dalam Google Meet sekarang. Assalamualaikum, salam sejahtera semua, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan lagi kesihatan untuk sama-sama kita berada pada program petang ini, anjuran Jabatan Profesionalisme Keguruan JPPK melalui program Anjak Minda IPG KIK 2021, yang mana insya-Allah pada petang ini kita akan membicarakan ataupun kita akan mendengar sedikit penerangan ataupun taklimat yang akan diberikan kepada kita semua oleh pensyarah atau oleh doktor penceramah jemputan kita pada petang ini. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi turut serta dalam program kita pada petang ini, khususnya dari APG lain, sekolah-sekolah serta pensyarah-pensyarah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, satu topik yang kita rasa agak menarik untuk kita kongsikan pada petang ini berkaitan dengan situasi yang mana kita berhadapan dengan COVID-19, yang mana nak tak nak kita tidak boleh elak untuk menjadikan sesuatu itu berada pada landasan yang betul. InsyaAllah pada petang ini kita akan mendengar satu taklimat ringkas yang akan diberikan oleh penceramah kita, iaitu Dr. Muhammad Fadli bin Muhammad Fauzi, Pegawai Perubatan UD 52, Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar, Pejabat Kesihatan Syarah. InsyaAllah akan dimulakan sebentar lagi. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, bolehlah kita tak naklah terlalu formal sangat. Kalau ada soalan-soalan yang boleh diutarakan, boleh terus mengutarakan dalam Google Meet ini. InsyaAllah, tanpa saya melengahkan masa lagi, dengan ini saya menjemput dan mempersilakan Dr. Muhammad Fadli bin Muhammad Fauzi untuk memberikan taklimat ataupun penerangan ataupun sedikit perkongsian pada petang ini yang bertajuk kesediaan kita bertugas di situasi COVID-19. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Encik Muhammad Nasrun dan semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ucapkan terima kasih atas jemputan yang telah dipanjangkan kepada saya untuk perkongsian sedikit ilmu berkaitan dengan kesediaan bertugas dalam situasi COVID-19. Okey, saya akan kongsikan slide dulu. Nampak ke slide saya? Belum Okey, keluar lagi dah tu. Jelas. Betul lagi sekejap Okey. Boleh dah nampak dah. Okey. Okey. Boleh nampak. Okey dah tu, okey. Saya buat macam ni boleh Okey. Okey, so tajuk yang telah diberikan kepada saya adalah kesediaan bertugas dalam situasi COVID-19. So saya perkenalkan diri saya Dr. Muhammad Fadli bin Muhammad Fauzi, Pegawai Perubatan UD 52, Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar di Pejabat Kesihatan Ceras. Okey, skop topik pada petang ini saya spesifikkan kepada kesediaan dalam pencegahan jangkitan COVID-19 di tempat kerja semasa bertugas. Sebagai pengenalan,
Jenis pencegahan dalam aspek kesihatan awam ini ada sekurang-kurangnya ada 3 kategori iaitu primer, sekunder dan juga tertiary, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut primary prevention, secondary prevention dan juga tertiary prevention. Pencegahan primer bertujuan untuk mengurangkan risiko dijangkiti ataupun risiko menjangkiti orang lain. Dan dua komponen spesifik dalam pencegahan primer adalah satu, pendidikan kesihatan, dan yang kedua adalah perlindungan spesifik, contohnya imunisasi. Pencegahan primer ni bertujuan ditujukan kepada individu yang masih belum dijangkiti lah, supaya risiko untuk dijangkiti ataupun menjangkiti orang lain tu agak dikurangkan. Manakala pencegahan sekunder pula adalah bertujuan untuk mengurangkan risiko keterokan sekiranya dijangkiti, dan tertiary adalah mengurangkan risiko hilang upaya ataupun kematian lah sekiranya dijangkiti. Untuk petang ini skop ataupun fokus adalah kepada pencegahan primer iaitu semasa bertugas di tempat kerja. Okey, sedikit pengenalan berkaitan dengan COVID-19. COVID-19 ni adalah satu nama penyakit yang diumumkan pada tahun lepas, iaitu Coronavirus Disease 2019 ataupun dalam bahasa Melayu adalah penyakit Coronavirus 2019. Yang diperpunca daripada sejenis virus daripada keluarga virus Coronaviridae, iaitu SARS-CoV-2. Virus ini berjangkit dari satu individu ke individu lain melalui dua cara, iaitu yang utama adalah titisan pernafasan dalam udara, contohnya semasa batuk ataupun bersin, yang dia akan bagi secara langsunglah kepada individu lain, ataupun melalui sentuhan, iaitu virus-virus yang ada dalam titisan pernafasan ni dia jatuh dan melekat pada mana-mana permukaan lah, contohnya permukaan meja ataupun permukaan tangan, dan kemudian contohnya sekiranya di permukaan tangan, bila bersalaman dengan individu lain, dia boleh menjangkitilah individu lain. Virus penyakit COVID-19 ini sebahagiannya tidak bergejala. Namun sekiranya bergejala, gejala-gejala yang biasa adalah demam, batuk, sakit tekak, sukar bernafas dan pelbagai lagi gejala lah, contohnya pening, sakit kepala, muntah, loya. Dan rawatan setakat ini tiada rawatan-rawatan yang khusus. Sekiranya memerlukan rawatan, hanya rawatan-rawatan yang berbentuk simptomatik ataupun menggunakan gejala, ataupun antiviral akan diberikan sekiranya ada komplikasi yang teruk lah. Okey, komplikasi penyakit COVID-19 ini walaupun sebahagian besar tidak bergejala ataupun hanya mempunyai gejala yang ringan, sebahagian kecil masih berpotensi mendapat penyakit yang teruk dan juga kematian lah, terutamanya dalam kalangan orang tua, individu yang mempunyai masalah kesihatan kronik ataupun individu yang mempunyai sistem imun yang rendah, termasuklah individu yang masih belum mendapat imunisasi ataupun imunisasi masih tidak lengkap. Okey. So fokus pada hari ini adalah pencegahan. So akhir sekali adalah pencegahan. So dalam aspek pencegahan ni, kita kalau kita nak buat pencegahan ni efektif, kita kenalah anggap semua orang di sekeliling kita ni mungkin membawa virus penyebab COVID-19, dan daripada situlah kita akan lebih berhati-hati dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan yang ditetapkan. Nanti saya akan perincikan lagi. Okay. So ini adalah tip of the iceberg . So apa yang kita nampak di sekeliling kita yang kita tahu adalah yang disahkan COVID-19 sahaja. Okay, contohnya kes ada 20,000. Itu adalah kes yang disahkan COVID-19. Tetapi di sekeliling kita ni mungkin ada lagi kes-kes COVID-19 yang masih belum didiagnose, ataupun dah buat test di rumah dengan ujian saliva tetapi enggan isytihar status positif dan masih berkeliaran di luar rumah, ataupun individu ni masih belum bergejala ataupun tidak bergejala. Belum bergejala ni maksudnya subclinical lah, dia akan bergejala tapi masih belum bergejala, ataupun dia memang jenis yang tiada gejala langsung. Jadi individu-individu ni pun dah ada virus dalam badan mereka,
dan berpotensi untuk menjangkiti orang lain, termasuklah kita semua. Sebab itu, langkah-langkah pencegahan haruslah menganggap semua orang mungkin membawa virus COVID-19 agar kita lebih berhati-hati dan patuh kepada SOP dan juga langkah pencegahan. Ini adalah contoh gejala yang saya katakan tadi. Gejala utama adalah batuk, demam dan sesak nafas. Tetapi ada juga gejala-gejala lain lah, contohnya sakit tekak, sakit otot, loya, muntah, sesama, dan yang paling spesifik adalah hilang deria rasa ataupun hilang deria bau. Sekiranya ada kawan-kawan ataupun rakan sekerja ataupun pelajar yang mengadu hilang deria rasa ataupun hilang deria bau, kemungkinan besar mereka mempunyai virus COVID-19 lah, dan perlu buat ujian saringan serta asingkan diri ataupun kuarantin diri daripada orang lain. Ini adalah bagaimana jangkitan berlaku. Macam saya kata tadi, ada dua, iaitu melalui titisan udara secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung ni bila dia batuk terus dihidu ataupun masuk terus ke dalam tubuh badan orang lain, ataupun melalui sentuhan lah secara tidak langsung. Sentuhan dengan melalui bersalaman ataupun memegang tombol pintu yang telah tercemar, ataupun permukaan meja di tempat kerja, ataupun buku. Okey, jadi kena kurangkan risiko-risiko transmisi atau jangkitan penyakit lah di tempat kerja. Okey, ini adalah contoh virus COVID yang ada di permukaan. Contoh-contoh permukaan yang biasa ataupun yang lazimnya ada virus, iaitu di pemegang tangga. Pemegang tangga bila jalan, kebanyakan orang akan pegang tangga lah. So tangan dia mungkin tercemar, pemegang tangga. So virus tu boleh hidup di tangga tu dan disentuh oleh orang lain. Ataupun di tombol pintu ataupun pemegang pintu, water cooler. Di water cooler masa nak ambil air, tangan tercemar tu pegang water cooler. Ataupun di permukaan meja, di lobi-lobi semasa duduk dekat lobi, ataupun di kaunter ketibaan, dan banyak lagi tempat lain lah. Di tempat kerja tu agak banyak lah sebenarnya tempat-tempat yang berpotensi untuk ada virus di permukaan. So berdasarkan kajian yang dijalankan oleh New England Journal of Medicine, virus ni boleh hidup di permukaan dengan tempoh yang lama lah. Di udara selama 3 jam virus ni boleh hidup. So kalau katakan orang tu bersin dan virus tu terampai-ampai di udara, dia boleh hidup selama 3 jam ataupun di besi 4 jam, di cardboard 24 jam, di besi-besi stainless steel berhari-hari lah, dan plastik pun berhari-hari lah. Jadi di sini ada kepentingan untuk membuat sanitasi di tempat kerja bagi membasmi ataupun membunuh virus-virus yang ada di permukaan. Okey, dalam kesihatan awam, ini adalah rantaian jangkitan yang amat penting lah. Dalam kesihatan awam, kita akan gunakan rantaian jangkitan ini untuk langkah-langkah pencegahan ataupun kawalan. Jadi saya bagi memastikan semua pendengar faham berkaitan dengan kenapa langkah-langkah pencegahan tertentu dijalankan, saya terangkan sikitlah berkaitan dengan rantaian jangkitan. Ada 6 komponen yang terdiri, iaitu satu germs atau kuman lah, ejen penyebab penyakit, iaitu ejennya adalah virus SARS-CoV-2. Dan kedua, virus ini hidup di mana ataupun ada di mana. So kalau ikut virus ni, dia ada dalam badan manusia yang dijangkiti lah, iaitu manusia ataupun sekarang dah banyak dah dekat dalam komuniti. Okay, so daripada virus yang ada di dalam badan ni, macam mana virus ni keluar? So yang ni kita kena tahu macam mana dia keluar, iaitu macam saya kata tadi, dia boleh keluar melalui mulut ataupun hidung ketika batuk, bersin ataupun bercakap, daripada mana-mana titisan-titisan air yang ada di saluran pernafasan, iaitu mulut dan hidung. So lepas keluar, macam mana virus ni pergi kepada orang lain?
mode of transmission ataupun how the germs get around. So dia boleh pergi sama ada melalui udara iaitu secara langsung ataupun secara tidak langsung iaitu melalui sentuhan. Kemudian bagaimanakah dia masuk, virus ni masuk ke dalam tubuh badan orang lain, sama juga melalui mulut dan hidung. Dan akhir sekali, siapakah orang-orang tersebut yang boleh dijangkiti? Secara umumnya semua orang boleh dijangkiti, namun sebahagian orang mungkin hanya dapat komplikasi yang ringan ataupun tak dapat komplikasi langsung ataupun tak ada gejala langsung. Namun sebahagian individu ataupun dikenali sebagai golongan rentan, contohnya warga emas, kanak-kanak, wanita hamil, individu lemah imuniti ataupun individu yang belum menerima imunisasi COVID-19, sekiranya dijangkiti mereka boleh mendapat komplikasi yang teruk. Okey, dan cycle ni akan continue. Pitaran ni akan berterusanlah sehinggalah kita memutuskan rantaian jangkitan. Okey. So jika kita putuskan rantaian jangkitan di sini ke kan, bila kita putuskan rantaian jangkitan, kita boleh mengelakkan penyebaran virus SARS-CoV-2 ni ataupun virus COVID-19. So di sinilah datangnya macam bagaimana langkah-langkah pencegahan dibuat secara umum. Untuk agent, yang pertama agent iaitu virus SARS-CoV-2 ni, dia mestilah dimusnahkan dengan menggunakan bahan pembasmi kuman. So daripada sini virus bila dikaji-kaji, okey, apakah benda yang boleh membunuh dia? Iaitu bahan pembasmi kuman. Nanti saya akan beritahulah bahan pembasmi kuman ni. Kena guna bahan pembasmi kuman yang betul, okey. Dan kedua, reservoir ni manusia dalam komuniti. Kita putuskan rantaian jangkitan dengan cara satu, kuarantin bagi individu yang bergejala ataupun individu kontak rapat ataupun mana-mana individu lain yang disyaki dijangkiti oleh virus COVID-19 ataupun kita buat pengasingan serta rawatan bagi mana-mana kes yang telah disahkan positif COVID-19. Okey, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah portal of exit. Nak putuskan rantaian jangkitan ni. Portal of exit kita tahu dia keluar melalui mulut dan hidung. Jadi kita kena sama ada kita kena elakkan dia keluar dan tersebar ataupun jika dia terpaksa keluar daripada mulut dan hidung juga, kita kena buang terus benda tu. Contoh pemakaian alat pelindung diri iaitu pelitup hidung dan mulut ataupun pelindung muka lah kita pakai supaya virus kalau kita batuk ataupun sesama dia tak tersebar kepada orang lain. Dia akan melekat pada pelitup hidung dan mulut lah. Ataupun dan mengamalkan etika batuk yang betul. Batuk pada tisu, kemudian basuh tangan, buang tisu tu di tempat yang betul. Dan juga amalkan pencucian tangan. So daripada sini kita boleh mengelakkan virus tu keluar ke tempat-tempat yang tak sepatutnya lah yang boleh menjangkiti orang lain. Okey, berikutnya adalah mode of transmission. Iaitu virus tu dah keluar daripada hidung dan mulut. So macam mana kita nak elakkan virus tu pergi ke tempat orang lain? Di sini kita datangnya penjarakan fizikal lah. Sekurang-kurangnya 1 meter. Sekurang-kurangnya 1 meter. Kerana jika kita bercakap dengan orang lain, selain daripada pemakaian PPE ataupun alat pelindung diri ataupun mask, penjarakan fizikal ni boleh mengurangkan risiko virus tu pergi kepada orang lain lah sebab ada jarak yang sesuai. Yang kedua adalah pengudaraan. Pengudaraan pun memainkan peranan yang penting dalam mode of transmission ni. Pengudaraan kenalah mencukupi dan kena betul lah. Contoh sekiranya di tempat-tempat yang sempit ataupun tempat yang sesak ataupun tak ada pengudaraan, virus ni boleh berkumpul ataupun mudah untuk berkumpul di situ dan kemudian menjangkiti orang lain. Dan pemakaian alat pelindung diri, pembersihan atau sanitasi lah, contoh permukaan tadi kan, dia boleh tersebar melalui permukaan. Jadi kena buat selalulah pembersihan ataupun sanitasi. Kemudian etika batuk, elakkan bersentuhan lah supaya kuman di tangan tidak menjangkiti orang lain dan juga pencucian tangan. Yang kelima adalah portal of entry. Bagaimana kita nak elakkan virus tu masuk dalam tubuh badan. Di sini pun benda yang sama iaitu pemakaian alat pelindung diri, pelitup hidung dan mulut serta pelindung muka, pencucian tangan
Dan juga elak sentuh muka lah. Contohnya tangan ni kita dah banyak sentuh tempat lain, contoh sentuh meja, sentuh permukaan semua, tak sempat nak cuci tangan, jangan sentuh muka. Sebab kuman yang ada di tangan yang kita tak sempat basuh ni, sekiranya kita sentuh hidung, mulut ataupun mata, kuman ni boleh masuklah ke tubuh badan dan juga menjangkiti. Okay, dan yang terakhir adalah susceptible host, iaitu individu yang boleh dijangkiti. Macam saya kata tadi, semua orang boleh dijangkiti. Jadi, imunisasi COVID-19 boleh mengurangkan risiko mendapat komplikasi yang teruk. Dan juga yang kedua, kita kena lindungi golongan rentan lah, contoh warga emas. So yang ni kita elakkanlah, kita tak galakkan untuk datang ke tempat kerja. Kemudian wanita-wanita mengandung, mereka ni perlu diberi perhatian untuk mengamalkan pencegahan yang lebih ketat dan lain-lain. Okey, ini adalah contoh flow untuk saringan kendiri kaki tangan ataupun klien ataupun pelajar di premis masing-masing, di fasiliti masing-masing. Yang pertama, ketika mereka sampai di tempat kerja ataupun tempat belajar, periksa gejala masing-masing, kena isytihar dan dapatkan rawatan jika bergejala lah, contohnya demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas. Ni kat sini kena jujur lah, kalau ada memang kena isytihar dan juga jangan masuk ke tempat kerja. Yang kedua, mestilah pakai pelitup muka dengan betul. Jangan pakai bawah dagu, jangan sentuh bahagian dalam dan luar, jangan berkongsi pelitup muka tu dengan orang lain, jangan letak merata-rata dan juga jangan pakai yang dah rosak ataupun dah longgar, kotor ataupun basah. Yang ketiga, periksa suhu. Sekiranya suhu demam, dapatkan pemeriksaan lanjut di fasiliti kesihatan dan jangan masuk ke premis. Kemudian cuci tangan dengan sabun atau air dan sabun ataupun guna cecair sanitasi lah. Dan kemudian lepas cuci tangan tu barulah boleh thumbprint ataupun punch card. Okay. Dan selepas dah sentuh permukaan tu, cuci tangan sekali lagi dan wajib imbas kod QR MySejahtera walaupun masuk ke tempat kerja sendiri. Okay. So sekiranya gagal buat untuk check in MySejahtera ni, ada risiko untuk di compound lah. Okay. Berikutnya adalah pengamalan budaya norma baharu di tempat kerja. Ini adalah contoh yang kita tampal di Pejabat Kesihatan Ceras. Kena ingat amalkan 3W dan juga elakkan 3S ataupun 3C. 3W ni iaitu wash, kerap cuci tangan, wear, pakai pelitup muka dan juga warn. Warn ni jangan bersalaman, amalkan etika batuk, buat disinfeksi dan dapatkan rawatan. Okey, yang ni bolehlah kalau nak tampal di tempat kerja ataupun sebarkan melalui grup WhatsApp. Dan kemudian elak 3S atau 3C. Yang ni amat penting, iaitu elak tempat sesak, elak tempat sempit dan juga elakkan sembang dekat. Sembang dekat ni kerap berlaku, terutamanya ketika makan lah di pantry. Nanti di tempat kerja pastikan pantry tempat kerja tu diletakkan lah warning, letakkan warning agar ia boleh masuk mungkin satu atau dua orang sahajalah, bergantung kepada saiz pantry ataupun saiz tempat makan. Sebab bila kita makan, terpaksa buka mask, nak makan buka mask. So ada risiko untuk menjangkiti orang lain lah. Jika makan lepas tu bersembang lagi, jadi risiko tu semakin tinggi. Okay. Seterusnya adalah berkaitan dengan imunisasi COVID-19. Setakat ni sudah lebih 80% lah individu dewasa di Malaysia yang telah diimunisasi dengan vaksin COVID-19. Namun kita masih meneruskan lagi lah aktiviti imunisasi ni dan telah dilanjutkan kepada golongan remaja golongan remaja berumur 12 sehingga 18 tahun. So vaksin ni, cara vaksin berfungsi, vaksin disuntik di dalam badan, kemudian vaksin ni akan mengaruhkan tindak balas imuniti dan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Dan apabila dijangkiti,
sistem antibody yang sedia ada dalam tubuh badan ni akan bertindak ke atas virus COVID-19 lah, dan seterusnya boleh mengurangkan risiko dapat komplikasi yang teruk sekiranya dijangkiti. Okey, ini adalah infografik yang telah dikeluarkan oleh KKM berkaitan dengan keberkesanan vaksin COVID-19 Sinovac dan juga Pfizer. So boleh tengoklah keberkesanan memang agak tinggi dalam mengurangkan jangkitan, mengurangkan kemasukan ke hospital, mengurangkan kemasukan ke ICU dan juga mencegah kematian jika dibandingkan dengan individu yang tidak divaksin. Okey, secara ringkasnya tadi yang semua atas-atas ni adalah tentang secara umum lah berkaitan dengan COVID-19 dan juga langkah pencegahan. Jadi ini adalah spesifik untuk tempat kerja. Sebelum mula beroperasi tempat kerja, IPG ataupun sekolah, sebelum mula beroperasi, pentadbir ataupun guru bolehlah buat penilaian risiko di tempat kerja. Buat penilaian risiko tempat kerja terlebih dahulu agar langkah-langkah pencegahan yang spesifik dapat dijalankan ataupun dapat diterapkan sebelum kemasukan pelajar ataupun sebelum mula beroperasi. So ada 5 komponen yang perlu dititik beratkanlah semasa penilaian risiko. Yang pertama adalah mengenal pastilah individu-individu yang berisiko untuk membawa penyakit COVID-19. Ini termasuklah pekerja, pelawat, kontraktor, pekerja pembersihan, pengawal keselamatan, pekerja kafe ataupun kantin, majikan dan juga penghantar barang dan lain-lain individu termasuklah pelajar dan lain-lain. So, dan setiap individu ni daripada selepas kenal pasti boleh setkan langkah-langkah pencegahan spesifik bagi setiap orang bergantung kepada aktiviti-aktiviti ataupun perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka di tempat kerja. Yang kedua, kenal pasti kumpulan rentan. Kenal pasti siapakah individu ataupun pekerja ataupun pelajar yang ada komorbid. Komorbid contohnya penyakit paru-paru, asma, obesiti dan lain-lain. Warga emas ataupun individu yang lemah imuniti. Dan juga golongan hamil lah. So individu-individu kumpulan rentan ni perlulah diberikan perlindungan yang lebih spesifik dan juga lebih ketat lah agar mereka ni tidak dijangkiti kerana jika dijangkiti mereka boleh dapat komplikasi yang lebih teruk berbanding dengan individu lain. Yang ketiga adalah kenal pasti apakah aktiviti atau situasi yang membolehkan jangkitan penyakit COVID-19. Contohnya sembang dekat ataupun aktiviti di tempat sempit, aktiviti makan bersama ataupun mesyuarat, mungkin aktiviti di gym di tempat kerja, ibadah ataupun solat di surau. So aktiviti-aktiviti ni kita perlu kenal pasti. Sekiranya ada aktiviti yang risikonya agak sangat tinggi untuk menyebabkan penjangkitan di kalangan pekerja ataupun pelajar, aktiviti tersebut perlulah dilarang ataupun dihalang lah. Okey, ataupun macam aktiviti macam tadi makan bersama pun ada risiko untuk menjangkit risiko penularan COVID-19. Jadi perlu ada spesifik langkah pencegahan iaitu mengurangkan individu yang ada dalam pantry pada satu-satu masa ataupun membuat jadual makan secara bergilir. Okey, so ni antara contohlah lepas kita dapat kenal risiko, barulah kita buat spesifik langkah pencegahan. Yang keempat, kenal pasti bagaimana seseorang boleh terdedah. Umumnya saya kata tadi ada dua, iaitu sentuhan dan juga udara. Jadi melalui sentuhan, kenal pasti kat mana sebenarnya tempat-tempat biasa yang mungkin ada virus yang orang selalu pegang. So di situlah, lepas kita buat pilihan risiko tu, tentukan pula macam mana kita nak buat jadual untuk membersihkan tempat tersebut lah. Sama ada sejam sekali, 2 jam sekali ataupun lain-lain. Dan yang kelima adalah kenal pasti kaedah kawalan dan pencegahan yang diperlukan. Contohnya pengudaraan, sanitasi, kebersihan tangan, kena ada polisi, pelitup muka dan juga vaksin. Okey. Ini adalah peranan umum yang saya ambil daripada garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM. So saya ambil bahagian-bahagian yang penting iaitu untuk pentadbir, digariskan agar pentadbir memastikan sekolah, murid, guru dan warga sekolah yang hadir berada dalam keadaan sihat dan selamat. So di sini perlu buatlah saringan kesihatan di pintu masuk. Dan pentadbir juga perlu memberikan penerangan dan pendidikan berterusan kepada murid, guru dan warga sekolah
mengenai penularan jangkitan COVID-19 dengan memperincikan kepentingan penjagaan kesihatan seperti mencuci tangan, menggunakan pensanitasi tangan, penggunaan pelitup muka dan juga kepentingan untuk amalan penjarakan fizikal. Perlu sentiasa beri penerangan dan juga peringatan kepada semua warga sekolah ataupun institusi, dan juga memastikan murid, guru dan warga sekolah mematuhi garis panduan yang ditetapkan pada setiap masa. Guru pula perlu mengingatkan murid untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan penjarakan fizikal serta memakai pelitup muka dengan betul. Jangan tutup mulut saja, kena tutup hidung juga. Kena pakai dengan betul. Dan juga maklumkan kepada pentadbir sekolah jika terdapat murid yang bergejala, agar murid yang bergejala ni boleh disuruh balik serta-merta dan juga dapatkan rawatan. Untuk ibu bapa dan penjaga, kena pastikanlah anak atau anak jagaan berada dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala awal sebelum hadir ke sekolah. Sekiranya murid bergejala, jangan benarkan ibu atau bapa hantar anak ke sekolah. Minta mereka dapatkan rawatan. Okey, ini adalah pelaksanaan umum yang saya ambil juga dari garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM. Saya ambil bahagian-bahagian yang penting berkaitan dengan kesihatan, iaitu dinyatakan tentang waktu persekolahan secara berperingkat bagi mengurangkan kesesakan yang ada di sekolah, dan juga larangan aktiviti berkumpul secara beramai-ramai, melakukan pembersihan kawasan dan bangunan sekolah termasuk semua bilik darjah sebelum sesi persekolahan bermula dan pada setiap hari selepas tamat sesi persekolahan, dan fokus perlu diberikan pada permukaan yang sering disentuh. Kemudian susun atur bilik-bilik PDP dengan jarak 1 meter antara satu meja dengan meja yang lain. Pastikan pengudaraan dan pencahayaan mencukupi bagi setiap bilik PDP, bilik guru dan pejabat. Pengusaha kantin menyediakan makanan berbungkus sahaja. Bilik sakit dijadikan bilik isolasi bagi murid bergejala sebelum mendapatkan rawatan. Ini penting, kena ada bilik isolasi sebab ada kemungkinan untuk murid tu mungkin mula bergejala ketika belajar ataupun ketika dah ada dalam sekolah dah. Jadi murid ni perlu diasingkan terus di satu bilik yang khusus. Kemudian kena buat tanda penjarakan fizikal, sama ada menggunakan poster ataupun menggunakan pita pelekat berwarna bagi menggalakkan ataupun bagi memastikan semua warga sekolah mematuhi penjarakan fizikal. Sediakan tanda laluan pergerakan terarah ataupun tanda pergerakan sehala bagi mengurangkan risiko berjumpa ataupun bersemuka di antara satu sama lain apabila ada banyak arah. Kemudian tong sampah bertutup, menyediakan fasiliti cuci tangan dengan air dan sabun dan juga hand sanitizer, mempamerkan bahan bercetak mengenai langkah pencegahan COVID-19 di lokasi strategik dan memastikan pematuhan SOP. Contohnya saringan di pintu masuk, penjarakan fizikal, pencucian tangan dengan kerap dan juga pemakaian pelitup muka. Okey, ini adalah contoh penjarakan fizikal yang saya ambil daripada garis panduan. Dinyatakan bahawa jarak antara meja hendaklah 1 meter antara satu sama lain. Dan buat ni sehingga muatlah saiz bilik darjah. Sekiranya tak muat saiz bilik darjah ni, mungkin perlukan modifikasi lah ataupun murid diletakkan di kelas yang lain ataupun buat secara hybrid. Okey. So berkaitan dengan penjagaan fizikal juga, ini adalah satu pembudayaan norma baharu. Elakkan tempat yang sesak sebab tempat sesak ni tidak memungkinkan untuk melakukan penjagaan fizikal. Elakkan tempat yang sempit dan elakkan sembang dekat. Berikutnya adalah pencucian tangan. Kenapa perlu cuci tangan dengan kerap? Sebab kuman atau virus COVID-19 ni boleh tersebar melalui permukaan yang disentuh, seperti tombol pintu, butang lift, rodel tangga, meja, buku dan seterusnya masuk ke dalam tubuh melalui sentuhan tangan ke hidung, mulut ataupun mata. Jadi pihak fasiliti hendaklah menyediakanlah fasiliti pencucian tangan yang lengkap dan mencukupi di lokasi-lokasi yang strategik di tempat kerja dan juga di kawasan pintu masuk ataupun keluar. Untuk cuci tangan ni,
dia mesti satu air mengalir, ada sabun dan juga kena ada tisu untuk mengeningkan tangan. Atau dan juga sekiranya tidak mungkin untuk menyediakan tempat cuci tangan, gunakan cecair sanitasi. Cecair sanitasi tangan yang cecair ni kena ada kepekatan sekurang-kurangnya 60% etanol ataupun sekurang-kurangnya 70% isopropyl alkohol dan hendaklah mendapat kelulusan KKM. So tak bolehlah beli merata-rata sebab kalau beli tapi cecair sanitasi tu tak berkesan, tak guna jugalah. So penat je cuci tangan. Okay. Dan berikutnya, berkaitan dengan pencucian tangan, kena sediakanlah bahan pendidikan berkaitan pencucian tangan. Iaitu satu, peringatan untuk mencuci tangan dengan kerap. Dan yang kedua, peringatan untuk mencuci tangan dengan teknik yang betul. Ini contoh yang saya ambil gambar dari KKM. Langkah-langkah untuk cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dan juga langkah-langkah cuci tangan menggunakan air dan sabun. So, untuk hand sanitizer ada 6 langkah. Manakala untuk air dan sabun ada 7 langkah yang perlu diamalkan. Nanti boleh tengok dan baca. Kemudian etika batuk dan bersin. Kenapa perlu ada etika? Kerana kuman ni boleh tersebar melalui batuk dan bersin dan seterusnya masuk ke dalam tubuh individu lain sama ada secara langsung udara ataupun tidak langsunglah sentuhan ke permukaan yang tercemar. Jadi etika ni merangkumi satu, pakai penutup mulut dan hidung. Jika bersin, janganlah kebanyakan orang bila bersin dia buka mask dulu dan baru bersin. So tu salah lah. So yang kedua, jangan berkongsi sapu tangan atau tuala. Kena tutup hidung dan mulut semasa bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangkul sampah. Dan juga palingkan muka daripada orang lain. Okay. Next. Berikutnya adalah tentang pembersihan ataupun disinfeksi. Pihak sekolah ataupun pihak fasiliti perlu tentukan kekerapan pencucian berjadual berdasarkan penilaian risiko. Tempat-tempat yang kerap disentuh perlulah dibersihkan dengan lebih kerap. Manakala tempat-tempat yang mungkinlah jarang disentuh, bolehlah dibersihkan, mungkin kekerapan tu lebih jarang lah. Okey. Dan juga yang kedua adalah tempat yang kerap dikongsi. Contohnya tandas, lift, kenderaan jabatan, pantry ni perlu dibersihkan dengan lebih kerap berbanding tempat-tempat yang lain. Okey, selagi praktikal, letakkan peralatan mencuci di permukaan yang kerap disentuh ataupun tempat yang kerap dikongsi. Contohnya, sekiranya ada penggunaan komputer dan juga keyboard tu, bolehlah letak satu cecair sanitasi untuk pekerja lap sendiri tempat-tempat keyboard, komputer, meja masing-masing untuk mengelakkan jangkitan kepada diri sendiri. Jenis pembersihan ni ada dua, iaitu satu deep cleaning ataupun secara berkala lah. Deep cleaning ni sebaiknya sehari sekali, iaitu keseluruhan kawasan. Manakala berkala ni beberapa kali sehari lah. Contohnya stesen kerja sendiri ataupun tombol pintu dibersihkan mungkin 1 jam atau 2 jam sekali. Okay. Secara umumnya semua produk pembersih yang didaftarkan seperti alkohol 7%, sodium hypochlorite boleh digunakan untuk membersihkan permukaan dan kawasan rumah ataupun tempat kerja ataupun permukaan meja dan lain-lain. So ini adalah senarai disinfektan bahan aktif dan kepekatan yang berkesan untuk membasmi COVID-19 bersama masa kontak yang diperlukan. Contohnya kalau gunakan hydrogen peroxide, dia perlu 1 minit lah ada di tempat situ dan kemudian barulah virus mati. Atau adalah lagi benzalkonium chloride, chloroxyenol dan lain-lain ni. Dan juga masa yang diperlukan untuk kontak. So tak bolehlah kalau kita dah sembuh, contoh sembuh dengan etil alkohol, baru 1 minit dah lap. Tak boleh, dia kena biar 10 minit kemudian barulah kuman tu mati. Okay. Ini contoh kalau guna cecair peluntur komersial, contohnya Clorox. 1 liter cecair peluntur ni perlu dicairkan dengan 9 liter air. Perlu tambah 9 liter air, kemudian barulah digunakan lah. Jangan guna yang terlalu pekat lah, jangan guna tanpa cairkan. 1, bazir, dan kedua, dia terlalu pekat lah dan bahaya. Okay, cair peluntur hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 5% kepekatan sodium hypochlorite.
Dan setiap bahan peluntur boleh digunakan sekali sahaja. Okey, 1 liter campur dengan 9 liter air. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan pengudaraan. Kenapa pengudaraan ni penting? Sebab dia boleh kita nak kurangkan kandungan virus dalam udara ataupun kita kata mencairkan kandungan virus dalam udara dan seterusnya mengurangkan risiko jangkitan lah melalui udara. So, penggunaan yang baik ni tertakluk kepada dua perkara lah. Yang pertama, satu, bilangan individu tidak melebihi had yang ditetapkan dalam ruang bangunan. Contohnya dalam kelas tu sekiranya sesuai untuk 10 orang sahaja, 10 orang je lah. Kalau masuk dah sampai 20 orang, 30 orang, maksudnya pengudaraan kat situ dah tak baik. Dan yang kedua, bekalan udara segar yang memenuhi piawai minimum bangunan. Yang ni kena rujuk kepada kejuruteraan untuk buat pengiraan, berapa flow rate yang diperlukan, berapa bilangan orang boleh masuk, adakah memerlukan pengudaraan mekanikal ke tak. So yang ni perlu rujukan kepada jurutera. So antara langkah lain untuk kurangkan risiko jangkitan melalui udara ni adalah yang pertama, larang individu bergejala ataupun kes COVID-19 daripada masuk ke tempat kerja. Jika mereka masuk dan virus tu dah ada dalam udara, dia susah sikit lah. So pengudaraan tu dah kotor. Dan yang kedua, membekalkan pengudaraan yang baik dan mencukupi. Sama ada melalui pengudaraan semula jadi ataupun melalui pengudaraan mekanikal. Yang ni rujuk kepada kejuruteraan untuk buat. So, pihak sekolah digalakkan untuk menjalankan penilaian risiko berkaitan dengan pengudaraan di tempat kerja. Iaitu mestilah kena berjalan pergi tengok sendiri ke seluruh ruang bangunan dan kena pasti ruang-ruang yang ada pengudaraan yang kurang baik. So pergi situ tengoklah jenis pengudaraan. Jika kat situ tak ada pengudaraan langsung, contohnya bilik tu tak ada tingkap langsung ataupun tingkap rosak tertutup, so pengudaraan tak baiklah. Keluasan ruang. Sekiranya ruang tu sempit dan pengudaraan dan tak ada tingkap apa, so dia tak baiklah pengudaraan tu. Kemudian bilangan manusia ataupun pekerja yang ada dalam ruang tertentu tak boleh lebih daripada yang sepatutnya. Kemudian kategori manusia dalam ruang tertentu, tak boleh ada manusia yang individu yang bergejala ataupun kontak rapat ataupun kes-kes positif. Kemudian apakah aktiviti yang dilakukan di ruang tertentu? Contohnya aktiviti yang menyebabkan pelepasan aerosol ataupun aktiviti yang menyebabkan individu tak boleh pakai pelitup muka, contohnya makan iaitu pantry, ataupun aktiviti-aktiviti di gym yang biasanya tak pakai pelitup muka dan juga meninggikan risiko untuk penyebaran COVID-19. Kemudian tengok juga apa-apa peralatan tambahan yang ada di tempat kerja. Contohnya kipas, local exhaust ventilation, pendingin hawa untuk buat risiko pengudaraan ni. So sekiranya ada peralatan tambahan, contohnya pendingin hawa, kena tengok juga bila last maintenance dia, adakah alat tu rosak ke dan penggunaannya baik ke ataupun tidak lah. Dan ni pun kena rujuk kejuruteraan untuk dapatkan info lebih lanjut. So ni pun antara yang penting iaitu saringan suhu dan gejala. Perlu dibuat di pintu masuk dan larang masuk jika demam ataupun bergejala. Arahkan untuk pulang dan dapatkan rawatan dengan segera, dan juga maklumkan kepada majikan ataupun guru ataupun pentadbir jika mula bergejala semasa sedang bekerja, dan arahkan terus pulang ke rumah dan dapatkan rawatan dengan segera. Jadi pentadbir ataupun majikan diharapkan agar tidak menghalang mana-mana individu yang mungkin bergejala daripada datang kerja lah. Mungkin waktu tersebut perlukan sangat orang tu datang sebab ada kerja yang perlu dibuat semua, tapi tiba-tiba dia bergejala. So dia mesti diarahkan balik utamakan kesihatan berbanding dengan kerja. Okay. Kemudian digalakkan juga untuk buat saringan kesihatan mental sebab dalam keadaan COVID yang masih tak habis-habis sampai sekarang dan juga terpaksa bekerja daripada rumah ataupun masalah keluarga. So mungkin akan ada individu yang ada depression, stres ataupun anxiety di tempat kerja, dan juga ada individu yang mungkin ada pandemic fatigue lah, yang boleh menyebabkan mereka ni tidak mematuhi SOP sebab dah bosan ataupun dah sangat penat untuk memenuhi SOP semasa COVID-19. Okey, dah sampai akhir dah ni.
So ni adalah SOP yang saya extract daripada website MKN berkaitan dengan Pelan Pemulihan Negara SOP Fasa 2 iaitu di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So ni boleh baca sendiri. Antara yang penting dalam SOP ni adalah premis wajib menyediakan kemudahan kod QR MySejahtera dan menyediakan buku pendaftaran kehadiran pelanggan. So semua pekerja, semua majikan, pentadbir kena scan masa masuk ke premis. Walaupun datang ke premis sendiri kena scan. Kemudian hand sanitizer perlu ada di pintu masuk dan dipastikan penggunaannya sebelum masuk. Penggunaan aplikasi MySejahtera diwajibkan di kawasan capaian internet yang luas. Pemegang lesen dan pemilik premis perlu pastikan pelanggan termasuklah pekerja semua check in premis menggunakan MySejahtera apabila masuk. Kemudian suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius tidak dibenarkan masuk ke dalam premis. Pemilik premis juga perlu pastikan yang hanya pelanggan atau pekerja ataupun warga sekolah dengan status low risk ataupun casual contact low risk dalam MySejahtera sahaja dibenarkan masuk. Jika mana-mana individu ataupun pekerja yang ada status kontak rapat ataupun casual contact bergejala, mereka tak boleh masuk ke dalam premis. Dan juga pemilik premis perlu pastikan kawalan keluar masuk ke premis dengan penjagaan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Ni kat sini dah ada tulis juga. Pekerja, pembekal, pelanggan, termasuklah semua pentadbir semua diwajibkan memakai pelitup muka dengan betul mengikut saranan KKM ketika berada di premis dan memastikan ventilasi dan sistem pengudaraan yang baik di premis berdasarkan garis panduan pengudaraan dan kualiti udara dalaman dan dikeluarkan oleh JKKP. Semua aktiviti perlu pakai pelitup muka kecuali ni contoh bilik hotel atau penginapan berbayar tak ada kaitan. Ruang kerja bersendirian, contohnya dia kerja satu bilik tu memang dia seorang saja. So bolehlah untuk tak pakai pelitup muka. Tetapi sekiranya ada individu masuk dalam bilik tu, dia kena pakailah. Aktiviti sukan dan rekreasi, kenderaan sendiri dan melibatkan ahli isi rumah. Dan juga sewaktu makan dan minum tanpa ada individu lain. Mesyuarat secara bersemuka dibenarkan hanya dengan individu yang telah lengkap vaksin dengan 50% kapasiti ruang bilik mesyuarat dan mesyuarat digalakkan untuk dilaksanakan secara sidang video seperti hari ini. Kemudian seminar, bengkel, kursus latihan dan ceramah tidak dibenarkan kecuali latihan dalam perkhidmatan yang sedang berjalan boleh dilaksanakan dalam kawasan latihan menerusi kaedah camp-based training. Okey, so yang ni saja. Okey, dan ni adalah yang terakhir. Yang terakhir, apakah tindakan pihak sekolah ataupun pihak institusi sekiranya ada kes positif yang dilakukan dalam kalangan warga sekolah ataupun pentadbir ataupun pekerja di tempat kerja. Yang pertama, jangan benarkan kes tersebut untuk hadir ke premis ataupun ke sekolah. Dan yang kedua, kena segera ambil tindakan segera untuk kerana pasti dan sediakan senarai kontak rapat kepada kes positif tersebut bagi membantu pejabat kesihatan daerah. Pejabat kesihatan daerah biasanya akan kontak dalam tempoh 24 jam daripada tempoh kes tu. Kita nak kena pasti siapakah kontak rapat di tempat kerja dan beri kerjasama kepada anggota pejabat kesihatan daerah dan juga dapatkan nasihat daripada pejabat kesihatan daerah mengenai keperluan melaksanakan pembasmian kuman di lokasi-lokasi yang dikenal pasti. So, ni yang terakhir iaitu senarai nombor telefon dan email bilik gerakan COVID-19 di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta bilik gerakan di daerah-daerah di Selangor. So, boleh tengok dan kontaklah sekiranya telefon tidak dijawab, boleh emailkan kepada mereka dan insyaAllah mereka akan jawablah. Okey, sesi soal jawab. Okey, terima kasih diucapkan kepada doktor di atas siri penerangan. Okey, jika ada sesi soal jawab, boleh terus mengajukan soalan kepada doktor. Silakan kepada
hadirin sekalian. Assalamualaikum Doktor. Halo. Saya nak bertanya sikit tentang sekarang ini apa nama semua fasa 2 bila masuk fasa 3 besok dah akan ada pejabat sekolah yang akan dibuka lah kan, dan kalau tak saya yang ada 2 vaksin tu dibenarkan lah, dibenarkan mana boleh bekerja, datang ke tempat kerja lah. Begitu juga nanti dengan guru dengan sekolah. Bila masuk fasa 3 nanti ada sekolah-sekolah yang akan dibuka secara berperingkat. Dengan gurunya dah pun kata silap saya dah dapat vaksin lah, 2 vaksin kan. Cuma soal saya nak tanya sekarang ni, guru memang disyaratkan ataupun pejabat awam lain bila datang bekerja lah, saya fokus kata guru lah ni datang sekolah nanti disyaratkan ada telah pun mendapat 2 vaksin, baru dibenarkan cikgu itu boleh hadir ke sekolah. Tetapi soalan saya sini, guru disyaratkan kena ada 2 vaksin baru boleh datang sekolah. Tetapi murid ini walaupun dia berperingkat dibagi 2 mungkin bergila-gila, dia tak ada vaksin tapi dibenarkan datang sekolah. Macam mana keadaan ini? Guru dikenakan vaksin tetapi murid tidak kena vaksin dibenarkan datang sekolah. Jadi ini apa pandangan doktor datang kes inilah? Tidakkah ini juga akan mendatangkan risiko jangkitan kepada murid-murid inilah yang tidak ada vaksin tetapi dia datang sekolah. Walaupun nanti fasa 3 mungkin dia secara bergele-gele kan, katanya berperingkat, separuh datang sekolah, minggu depan separuh lagi lah. Macam itu. Jadi macam mana tu pandangan doktor? Okey, terima kasih Encik Abu Bakar Ahmad Ya. Atas persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan situasi iaitu guru mesti kena vaksin sebelum datang sekolah, manakala murid sebahagiannya tak vaksin lagi pun tapi dah perlu datang sekolah. Okey, dalam hal ini satu dia melibatkan polisi lah. So isu-isu polisi yang mungkin dibincangkan di peringkat tertinggi di antara mungkin KKM ataupun dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga mungkin kementerian-kementerian lain. Saya tidak pasti tentang polisi dan saya pun tak boleh nak sentuh lah tentang polisi. Tapi daripada segi aspek kesihatan awam, yang pertama vaksin ni memang satu dia boleh mengurangkan risiko untuk dijangkiti oleh COVID-19. Bila saya kata mengurangkan risiko dijangkiti, dia bukanlah 100% protect daripada dapat COVID-19. Dan yang kedua, vaksin ni boleh mengurangkan risiko dapat komplikasi yang teruk sekiranya dijangkiti. Dan bila saya kata mengurangkan risiko tu, dia bukanlah 100% mengurangkan ataupun mengelakkan daripada terus dapat risiko yang teruk. So dia cuma mengurangkan risiko sahajalah. Dan yang kedua tentang vaksin ni adalah vaksin ni buat masa ni sebelum ni kita cuma boleh bagi kepada individu yang berusia 18 tahun dan ke atas, dan itulah yang telah dibuat sejak bulan Mac sehingga sekarang dah bulan 9 ni. So dah 80% anggota individu dewasa telah divaksin. Dan selepas kajian-kajian yang berterusan, individu yang berusia 12 sehingga 17 tahun juga didapati selamatlah untuk diberikan vaksin. Dan susulan daripada polisi tersebut, sekarang ni kerajaan juga telah menjalankan aktiviti imunisasi dalam kalangan remaja. Dan ini juga adalah salah satu apa kita panggil tindakan ataupun langkah pencegahan dan dalam memulakan aktiviti persekolahan dalam kalangan remaja. Namun saya tak pasti lagi sama ada kanak-kanak yang mungkin bawah 12 tahun kemudiannya akan diberi suntikan imunisasi. Ini semua bergantung kepada kajian dan juga kajian berkaitan dengan keselamatan lah dan keberkesanan vaksin dalam kalangan kanak-kanak. So bila disebut tentang risiko, so saya pergi kepada soalan tadi secara spesifik. Risiko untuk berjangkit di sekolah masih ada walaupun semua guru divaksinasi ataupun sekiranya sebahagian besar kan remaja di sekolah juga divaksinasi sebab
vaksin ni macam saya kata dia boleh mengurangkan risiko sahaja, mengurangkan risiko untuk dijangkiti. Tapi yang paling penting adalah dia boleh mengurangkan risiko untuk mendapat komplikasi yang teruk. Okey. Sekarang ni pun kalau kita tengok kebanyakan kes-kes yang berlaku di Malaysia ni pun dah ada berbelas-belas ribu lah. Berbelas-belas ribu walaupun telah ramai yang telah divaksin. Namun daripada belasan ribu kes ataupun puluhan ribu kes ni, hanya sebahagian kecil sahaja yang ada sebahagian kecil saja yang ada simptom, ada gejala yang perlu dimasukkan ke hospital, iaitu kategori 3, ataupun memerlukan bantuan pernafasan, iaitu kategori 4, ataupun kritikal iaitu kategori 5. So disebabkan oleh perkara-perkara ini vaksin, polisi untuk mewajibkan vaksin dalam kalangan pekerja sebelum masuk ke sekolah masih perlu diteruskan. Okay. Dan disebabkan oleh sebahagian kanak-kanak dan juga remaja masih tidak boleh menerima vaksin. Contohnya terutama kanak-kanak lah, bawah 12 tahun masih tak boleh terima vaksin. Tapi mereka masih perlu diberi pendidikan. Jadi mereka ni mungkin kemudian akan dibenarkan untuk bersekolah. Saya tak pasti, tapi itu bergantung kepada polisi kerajaan lah. Dan daripada isu-isu vaksin juga, bila kita dah divaksin, kita tak boleh meninggalkan SOP-SOP lain, iaitu contohnya penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, lagi sanitasi di tempat kerja dan lain-lain pencegahan lah masih perlu diteruskan kerana vaksin ni belum 100% boleh diberikan kepada semua orang dan juga belum 100% boleh mengelakkan jangkitan antara individu dan juga belum 100% boleh mengelakkan risiko dapat komplikasi yang teruk dalam kalangan individu sekiranya dijangkiti. Jadi saya tak boleh komen tentang kenapa kanak-kanak yang masih ataupun remaja yang masih belum divaksin perlu ke sekolah ataupun tidak, kerana itu di peringkat tertinggi lah. Tapi daripada kesihatan awam, macam saya katakan tadi lah, so perlu ambil kira pelbagai aspek. Dan disebabkan situasi tersebut, langkah-langkah pencegahan lain masih perlu diamalkan. Tu jawapan saya lah. Ada soalan lain ke? Assalamualaikum. Ada lagi soalan? Okey, soalan. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan lah sini. Okey, individu yang pernah dijangkiti oleh penyakit COVID ni, adakah peratusan untuk dia kena semula? Itu 1% yang tinggi. Maknanya saya kaitkan dengan individu yang pernah kena disuntik, dia mempunyai antibody yang satu level lah satu level, katakanlah daripada 10 tu mungkin kalau dia dah kena suntikkan dua kali vaksin, mungkin antibody dia di tahap 4. Bagaimana pula dan di tahap 4 tu seperti yang doktor mention tadi, individu tersebut boleh dijangkiti semula, boleh terdedah juga dengan jangkitan. Bagaimana pula dengan individu yang yang pernah kena COVID, adakah dia juga boleh dijangkiti kali kedua dan bagaimanakah peratusan yang ada di Malaysia? Okey, terima kasih Encik Rosman Adam atas soalan tersebut. So sama je macam vaksin tadi. Sebenarnya jika dijangkiti secara natural dengan virus COVID-19 ni, iaitu secara natural lah, maknanya virus tu sendiri masuk ke badan kita dan menjangkiti kita. So mereka ni pun akan develop ataupun akan membina imuniti badan terhadap virus tersebut. Namun dia punya, kalau ikut kajian masa awal dulu, masa sebelum vaksin ni ada ni, dia punya imuniti tu akan menurun selepas beberapa bulan dan mereka masih boleh dijangkiti oleh COVID-19. Namun tentang peratusan tu saya tak pasti berapa angkanya, dan disebabkan oleh kajian ni mereka juga mereka juga menggalakkan untuk individu yang telah dijangkiti oleh virus COVID-19 untuk juga mendapatkan vaksin COVID-19 agar imuniti yang terbina tu lebih kuatlah berbanding dengan
individu yang mungkin tidak divaksin lah. So kalau dibandingkan antara individu yang telah dijangkiti, kedua-dua kemudian adalah individu yang telah dijangkiti tapi satu dah dapat vaksin, satu belum dapat vaksin, risiko untuk dijangkiti semula tu lebih tinggilah di kalangan individu yang belum divaksin. Tapi benda ni tak boleh nak compare lah antara individu yang dah dijangkiti dengan individu belum dijangkiti lah daripada segi vaksin ataupun tidak divaksin. Tapi kalau ikut polisi sekarang dan juga kajian telah dijalankan oleh kerajaan, sesiapa yang telah dijangkiti perlulah menerima vaksin COVID-19 sekiranya masih belum terima dalam tempoh 1 ke 2 minggu selepas sembuh lah. Kalau dulu dalam tempoh 3 bulan selepas dijangkiti barulah kita boleh bagi vaksin, tapi sekarang dalam 1 ke 2 minggu selepas fasa yang akut daripada jangkitan tu, mereka perlu terus dapatkan suntikan yang sama ada dos pertama ataupun dos kedua lah sekiranya terlepas dos yang kedua. Okey, menjawab soalan tak Encik Asman? Okey, terima kasih. Cuma saya nak tahu kebolehjangkitan individu A kepada individu B. Sebab ada juga kes yang setelah saya kita pernah dengar ataupun pernah baca ada juga individu yang didapati positif tetapi dia kebolehjangkitan dia kepada individu B adalah ada kalanya dia kuat. Maknanya individu B yang rapat dengan A senang boleh dijangkiti. Ada juga yang duduk serumah tetapi dia tidak dijangkiti. Boleh tak saya tahu kenapa benda ni berlaku? Okey, terima kasih Encik Rosman atas soalan tadi. So nak tengok kebolehjangkitan ni sebenarnya ada banyak faktor yang perlu dilihat lah. Yang pertama adalah tentang faktor virus tu sendiri virus tu sendiri. Sama ada virus yang masuk ke dalam ataupun virus yang keluar daripada tubuh individu A ni adalah virus yang kita panggil sebagai virulence lah virulence ataupun yang boleh senang menjangkiti orang lain. Contohnya macam sekarang ni virus Delta variant Delta variant, dia punya kebolehjangkitan tu lebih tinggi berbanding dengan varian-varian yang lain. So itu yang pertama. Yang kedua, virus Delta variant ni juga dia boleh kita panggil sebagai replicate ataupun replikasi ataupun membiak di dalam tubuh badan manusia lebih cepat dan lebih banyak daripada varian-varian yang lain. So kalau varian yang lain tu dalam tempoh 7 hari baru dia positif, orang yang itu positif. Delta variant ni mungkin dalam tempoh 3 ke 4 hari dia dah boleh positif. Okay, itu tentang virus tu sendiri. Yang kedua adalah tentang individu yang dijangkiti tu. So mungkin semasa dia berjumpa dengan orang yang lain, dia punya satu kena tengok aspek jarak dia dengan individu B, ataupun yang kedua daripada segi mungkin pematuhan SOP, daripada segi pemakaian pelitup muka dan juga apa aktiviti yang dia lakukan ketika dia berjumpa dengan individu B. So aktiviti masa jumpa individu B ataupun dia jumpa individu C tak sama lah. So tu dia boleh mempengaruhi lah dia punya kebolehjangkitan antara satu orang dengan satu orang yang lain. Dan yang ketiga, kena tengok juga berkaitan dengan persekitaran tempat tersebut lah, tempat ketika kontak ataupun bersemuka tu. Sekiranya masa jumpa dengan individu yang kita A ni jangkiti, dia masa jumpa yang B ni di tempat yang sempit, tempat pengunderaan yang tak bagus ataupun terlalu dekat, ataupun masa tu suhunya memang favor untuk jangkitan tu berlaku. So itu pun boleh menyebabkan dia dapat jangkitan yang lebih mudah lah, kebolehjangkitan yang lebih tinggi berbanding kalau jumpa dengan individu C, contohnya di bilik yang lebih besar atau pengunderaan yang lebih bagus. Okay. So dan yang keempat adalah daripada segi faktor individu yang B ataupun C ni lah. So faktor-faktor tersebut contohnya individu B ni dia mungkin imuniti lebih kuat ataupun dia pada waktu tersebut mengamalkan penjarakan daripada dengan orang individu A, ataupun masa tu masih pemakai pelitup muka, ataupun masa jumpa tu dia tak bercakap pun. Mungkin jumpa cuma dengar saja ke, ataupun dia yang bercakap, individu yang B, A ni tak bercakap. So dan jika dibandingkan dengan individu yang C, yang C ni mungkin dia ni tak bercakap, yang C ni mungkin dia ni jaraknya jauh ataupun imuniti dia rendah.
So dia banyak faktor lah kat situ. So 4 faktor yang saya boleh gariskan lah. Satu, tadi individu yang dijangkiti itu sendiri, individu A. Yang kedua, daripada segi virus pertama. Yang kedua, individu. Yang ketiga, persekitaran. Yang keempat adalah individu yang dijumpai lah, ataupun individu B ataupun individu C. Okay, Encik Rosman. Baik, terima kasih Doktor. Okay, sama. Ada soalan lain? Ya, Assalamualaikum Doktor. Silakan. Ya, ada satu soalan lah. Berkaitan dengan tahap 3 dan 4 ni. Kalau ikutkan tahap 3 dan 4 ni agak serius juga kan. Jadi yang ada dah dapat terima 2 vaksin ni, yang kena tahap 3 dan 4 ni, saya nak bertanya, adakah semua itu ada penyakit lain? Ataupun dia bercampur? Yang tak ada penyakit pun kena, yang sampai ke tahap 3 dan 4 ni. Sebab kalau kita lihat sebelum ini, tahap 3, 4, 5 ni kebanyakannya yang ada penyakit yang bawa kepada kematian kan. Jadi pertanyaan saya 3, 4 ni adakah mereka ini semuanya tidak ada penyakit lain ataupun bercampur keadaannya. Okay, terima kasih. Okey, sama-sama Encik Mio. Ya, betul. Semasa sebelum kita jalankan program PICK ataupun sebelum kita jalankan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, data-data yang keluarkan adalah mengatakan siapakah individu berapa banyak komorbid ataupun berapa banyak yang tak ada komorbid lah, ataupun ada penyakit ataupun tidak. Sekarang ni data dipecahkan dengan menggunakan sama ada telah divaksinasi ataupun belum divaksinasi dan data menunjukkan individu yang belum divaksinasi ni lebih tinggilah peratusannya dalam kalangan kumpulan kategori 3, 4 dan 5. So tapi berkaitan dengan data masalah kesihatan yang mungkin ada dalam kategori 3, 4 dan 5 ni, saya minta maaf saya tak ada data dia dengan lengkap, tapi mungkin bukan semua ada dan sebahagian besar lah yang mungkin ada kat situ. Cuma saya tak ada data yang lengkap lah berkaitan dengan ni, sebab data yang saya dapat pun adalah berdasarkan data yang telah dipaparkan ataupun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma kalau tengok dalam situasi data yang ada sekarang ni, memang kebanyakannya kita tengok kepada imunisasi COVID-19 lah, dia punya status dia tu. Dan boleh nampak lah berapa banyak peratus sebenarnya yang divaksinasi dan yang belum divaksinasi dalam kalangan kategori 3, 4 dan 5 ni. Okay, Encik Mio. Okey, baik, terima kasih Doktor. Tapi jadi maksudnya dia, walaupun kita dah dapat vaksin 2 ni, masih bahaya lah ya, kalau dilihatkan. Macam saya kata tadi, vaksin ni dia bukan 100% mengurangkan bukan 100% mencegah daripada dijangkiti, dan juga bukan 100% mengurangkan ataupun mencegah daripada dapat kategori 3, 4 dan 5. Tetapi jika mengikut kajian, vaksin ini boleh mengurangkan risiko secara signifikan sehingga 60% ke 90% dijangkiti, dan juga sekiranya dijangkiti mengurangkan risiko untuk dapat komplikasi yang teruk lah, ataupun kategori 3, 4 dan 5 jika dibandingkan dengan kumpulan yang tidak divaksin. Jadi sebab itu kita menjalankan proses program PICK ni untuk menggalakkan dan juga memberi vaksin lah kepada seramai individu yang mungkin. Okay, Encik Mio. Okey, baik, terima kasih Doktor. Assalamualaikum Doktor. Saya Siti Nadia binti Abdul Rahman. Saya nak buat pertanyaan lah Doktor. Silakan. Saya ni merupakan bekas pesakit COVID. Lepas tu saya nak tanya lah Doktor, sebab kawan-kawan saya dia ada cakap dalam tempoh 3 bulan ni saya kebal. Adakah benar Doktor? Tu saya macam tak faham kenapa, apa maksud kebal setelah dijangkiti, setelah pernah dijangkiti COVID. Saya nak penjelasan tu Doktor. Okey, ini sama dengan soalan yang awal tadi berkaitan dengan adakah pesakit COVID ni kebal ataupun risiko untuk dijangkiti tu rendah. Okey. So bila kita dijangkiti oleh virus COVID-19 ni, badan kita akan timbulkan ataupun akan mengaruhkan sistem imun lah, ataupun menghasilkan antibody terhadap virus COVID-19.
sama lebih kurang macam proses vaksinasi lah. Tetapi dalam tempoh beberapa bulan selepas tu, antibody yang ada tu akan berkurangan lah, dan disebabkan itu perlu diberi booster agar imuniti tu dapat dikekalkan dan juga ditingkatkan. So berkaitan dengan kebal tu, secara relatifnya memang dia dah ada imuniti lah sedikit berbanding dengan orang yang langsung tak dapat COVID ataupun langsung tak dapat vaksin. Okey, tu masuk kebal lah. Tapi Oh, kebal tu sementara je. Dan sebab tu sesiapa yang telah dijangkiti COVID selepas 1 ke 2 minggu sihat daripada COVID tu, kita akan minta untuk diberi vaksin lah. Dos pertama ataupun kalau dia dah dapat dos pertama, dos kedua lah untuk teruskan dengan dos kedua. Okey, Puan Siti. okey, terima kasih doktor. Maksudnya kita kena kekalkan dengan vitamin C semualah doktor ya. Baru imuniti tu makin kuat lah macam tu doktor ya. Kekalkan dengan imuniti, dia sebenarnya kena kekalkan dengan makanan seimbang lah. Makanan seimbang, gaya hidup sihat, dan juga selepas tu kena lengkapkan lah dengan vaksinasi COVID-19 tu, 2 dos seperti yang telah disarankan. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, kalau tak ada, saya rasa kita dah sampai kepada penghujung. Terima kasih pihak kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Fadli bin Muhammad Fauzi di atas sedikit pencerahan, perkongsian berkenaan dengan kesediaan kita untuk berkhidmat di kala COVID-19. Diharapkan semua hadirin yang hadir pada petang ini di alam maya dapat sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang berguna. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan bila mana kita berkhidmat ataupun perlu bekerja di pejabat ataupun sekolah nanti. Terima kasih sekali lagi diucapkan Dr. Fadli di atas perkongsian, dan ribuan terima kasih juga diucapkan kepada hadirin kerana sudi meluangkan masa pada petang ini untuk sama-sama kita ambil ilmu yang manfaat, yang mana kita boleh kongsikan dan kita boleh sebarkan kepada rakan-rakan kita ataupun ahli-ahli keluarga kita tentang input-input yang menarik pada petang ini. Saya rasa kalau tidak ada soalan lagi,